Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk mengamati, mentadabbur sedikit daripada Al-Quran, iaitu hari ini insya-Allah pada muka surat 355 daripada surah An-Nur ayat 37 sehinggalah insya-Allah ayat 43 insya-Allah. Jadi dalam muka surat ini kita masih lagi membincangkan tentang, kalau sebelum daripada ni kita tengok tentang hukum-hukum ataupun adab-adab yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang tuan kepada hamba-hambanya, dan kemudian kita telah melihat tentang iaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini, iaitu diambilnya nama surah Nur ni adalah daripada perkataan yang ada dalam Allahu nurus samawati wal ard, sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni. Jadi pada kali ini kita akan tengok pula pengakhiran sebenarnya ayat yang akan kita baca pada hari ini, iaitu ayat 37. Dia ada kaitannya dengan ayat sebelum daripada ni, iaitu ayat 36. Jadi insya-Allah kita patah balik sikit ke muka surat sebelumnya, 354, untuk kita tengok pada penghujung ayat yang terakhir, iaitu ayat 36, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Allah sebutkan tentang fi buyutin, iaitu di rumah-rumah, azinallah iaitu qadallah, Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala hukumkan, anturfa'a, hendaklah diangkat situ artinya adalah dimuliakan, wa yuzkara, dan disebutkan fi hasmuhu, padanya, pada rumah-rumah itu namanya, iaitu nama Allah, yusabbihu lahu, dan disucikan, iaitu dengan dikerjakan ibadat mensucikan dan memuji Allah bil wuduwi wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi tentang rumah ini, rumah Allah ini, dikatakan bahawa itulah, disitulah di mana nur ataupun hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah tersebut. Jadi kita akan baca pada hari ini ialah sambungannya, iaitu siapakah orang-orang yang mengerjakan ibadah tersebut, ataupun siapakah orang-orang yang melaksanakan kerja tersebut, yusabbih dan sebagainya itu di dalam rumah-rumah Allah itu. Lalu disebutkan mereka itu ialah rijalun, iaitu pada muka surat yang akan kita tengok pada hari ini, mereka itu ialah rijalun, dilakukan semua itu oleh rijalun. Jadi yang dimaksudkan sini bukan maknanya lelaki itu orang lelaki, tetapi maksudnya ialah orang-orang yang hebat. Sebab dalam perkataan bahasa Arab, bila disebut rijal tu, dia boleh jadi orang lelaki dan juga boleh jadi iaitu orang-orang yang hebat, sama ada mereka ni lelaki ataupun perempuan. Kata-kata pujian lah, la tulhihim, jadi orang-orang ini orang-orang yang hebat. Kerana apa? Kerana mereka itu tidak dilalaikan oleh tijarah. La tulhihim tijaratun, yakni bisnes, wala bai'un, dan jual beli. Kalau dalam terjemahan dia kata orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli. Maknanya kat sini Allah Ta'ala sebutkan secara khususnya tentang perniagaan dan juga jual beli ni, kerana perniagaan dan jual beli ni memang banyaklah melalaikan manusia. Kalau disebut sini an zikrillah, daripada mengingati Allah, sama ada dalam bentuk dia ni lupa untuk sembahyang ke, ataupun lupa untuk membuat ibadat ke, ataupun
melupakan dia daripada mengingati Allah secara langsung. Maknanya lupa, ataupun lebih teruk lagi, dia akan buat satu benda yang boleh dia akan menyebabkan dia ni dalam masalah jual beli ni, dia menipu dan sebagainya, perkara-perkara yang haram semasa jual beli. Jadi perkara-perkara itu semua adalah tulhihim an zikrillah, iaitu yang akan melalaikan. Jadi Allah Ta'ala puji di sini, sebut secara khususnya orang-orang yang apabila yang mana dia ni berjual beli, dia berbisnes. Sebab ramai para sahabat ni yang berbisnes. Sebab bisnes ni menurut dalam hadis yang walaupun dikatakan hadis benda ni, tetapi walaupun ada pertikaian, iaitu dikatakan 9/10 daripada rezeki adalah daripada bisnes. Tapi bisnes ni memang tidak ada salahnya, dihalalkan, cuma hendaklah dijaga kerana kadang-kadang bisnes ni dia akan mengganggu untuk mengingati Allah, sama ada dalam bentuk dua-dua yang saya sebutkan tadi. Wa iqamis solah, dan menegakkan solat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi semua tu menyebabkan dia lalai daripada tu kan, melalai mengingati Allah, lalai solat, lalai untuk menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Dan mereka ini sifat dia takut kepada apa yang akan berlaku pada hari akhirat lah. Itu secara ringkasnya yang terakhir tu, yauman tataqallabu. Tataqallabu ni maknanya ialah orang yang berbolak-balik hatinya. Fihil qulub, hati dan mata. Jadi disebut sini hati satu sebab takut sangat, dan kemudian mata tu memandang kiri dan kanan sebab takut. Jadi orang takut, biasanya keadaan dia macam tu. Jadi Allah sebutkan itu, sama ada dianya adalah majas dan sebagainya, itu kita tak bincanglah di sini. Kemudian lagi ayat yang seterusnya ialah ayat 38, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Jadi mereka buat semua tu kerana apa? Jadi disebut sinilah sebab kerana apa tu, kerana apa? Maknanya mereka ni tetap mengingati Allah, tetap menyinarkan rumah Allah, tetap bertasbih dan melakukan ibadah di dalam rumah Allah itu kerana mereka nak supaya Allah Ta'ala membalas mereka dengan ahsana ma amilu. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Dengan, kalau ikut terjemahannya, ialah dengan yang terbaik ma'amilu. Maknanya Allah Ta'ala membalas apa yang terbaik daripada apa yang mereka lakukan. Jadi tetapi tidaklah maksud kat sini sebagaimana kata tafsir jalan lain, dia tak kata maknanya Allah hanya membalas apa yang terbaik sahaja. Tetapi dia kata sini ialah Allah Ta'ala tu membalas apa-apa yang baik je. Hasan ma'amilu. Bukan mestinya ahsan maknanya. Tetapi disebut ahsan sini maknanya orang yang buat tu, dia cuba buat yang terbaik lah. Maknanya sebab tu dia nak mengajar kita bahawa bila kita buat satu-satu benda tu, kita kena cuba dengan cara yang terbaik yang kita mampu. Wa yazidahum min fadli, dan kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi daripada limpah kurnia dia. Maknanya kita ni sentiasa menginginkan Allah Ta'ala balas, dan kemudian tu minta supaya Allah Ta'ala memberikan lagi, memberikan kurnia daripada apa yang walaupun satu benda tu dengan kita buat tu, kita minta Allah Ta'ala tambah lagi. Sebab kita tak akan rasa cukup. Jadi benda ni kita tengok kan dalam hadis Nabi pun ada, iaitu kalau kita buat satu amalan, maka Allah Ta'ala akan gandakan amalan itu. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Ta'ala beri apa? Beri rezeki, dia sebut sini. Rezeki tu dalam macam-macam bentuk lah. Sama ada rezeki itu adalah rezeki dalam bentuk fizikal, ataupun dalam bentuk kesihatan ke, dalam bentuk kesenangan ke, dalam bentuk senang hati ke, kebahagiaan ke. Jadi semua tu adalah rezeki. Jadi Allah Ta'ala ni boleh beri kepada manusia ni rezeki, dan diberi kepada siapa saja dan tanpa hisab, tak kira maknanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi yang seterusnya ayat 39, wallazina kafaru. Jadi sekarang ni dia sebut kalau ikutnya ialah terbalik pula. Yang tadi tu orang yang beriman, yang tadi tu ialah orang yang di rumah Allah tu kan, mereka ni buat macam ni. Jadi sekarang disebut pula terbalik daripada tu orang-orang kafir. Orang kafir ni Allah kata a'maluhum kasarabin biqi'ah. Amalan-amalan mereka ini,
Jadi amalan mereka tu apa? Yang dimaksudkan di sini mengikut tafsir, dia kata ialah amal-amal baik lah. Kalau amal jahat memang tak panggil amal, memang tak dapat balasan kan. Tetapi amalan-amalan baik kat sini, iaitu seperti yang dibuat oleh orang kafir. Seperti apa? Ihsan kepada orang miskin, tolong orang miskin, lepas tu lagi membantu orang, menderma dan sebagainya. Itu adalah amalan-amalan orang kafir. Jadi amalan orang kafir ni Allah sebut sini seperti kasarabin. Sarabin tu ialah biqi'atin. Qi'ah tu artinya ialah padang pasir, maknanya satu tempat yang lapang yang tak ada pokok dan sebagainya. Jadi kalau di padang pasir, kalau di tempat yang lapang, bila daripada jauh tu kita akan nampak fata morgana, yang nampak macam air. Jadi Allah Ta'ala kata kat sini, amalan orang kafir tu macam itulah, macam fata morgana. Yahsabuhu zam'anu ma'an. Orang-orang yang dahaga, dia akan tengok macam air. Dia sebut sini az-zam'an, orang dahaga. Makna sini tak semestinya orang dahaga je nampak macam air. Orang yang tak dahaga pun kalau dia tengok fata morgana ni nampak macam air juga. Jadi kenapa dia sebut az-zam'an? Dia nak kata, dalam tafsir kata nak menambahkan lagi kesungguhan bahawa orang dahaga ni dia akan perlu sangat benda tu, perlu kepada air. Kalau orang tak dahaga, dia tak perlu sangat kepada air. Jadi mereka dah lah tengok, lepas tu rasa macam, lepas tu dahaga pula. Sebab kat sini ialah orang-orang kafir ni, maka pada hari akhirat mereka akan rasa sangat perlu kepada amalan yang akan boleh melepaskan diri mereka daripada azab. Jadi mereka akan rasa macam hebat dah kan, mereka macam banyak dah amalan mereka dan sebagainya kan. Tiba-tiba hatta iza ja'ahu, sehingga bila mereka datang tu, lam yajidhu syai'a, mereka tak dapat apa-apa pun, tak ada apa-apa. Maknanya gitu. Wa wajadallaha indahu, maka tiba-tiba hanya Allah ada kat situ. Bukan di sini makna kat sini Allah tu bertempat, bukan. Tapi nak ceritanya, mereka ingat amalan mereka tu akan ada pahalanya. Takutlah sikit-sikit dan sebagainya kan. Tapi tak ada. Jadi ada ulama buat perumpamaan perkara ni seperti kita macam nak sakut baju kan. Nak sakut baju di dinding gitu. Jadi kalau tidak ada penyangkut, macam mana walaupun banyak baju tu macam mana pun, apabila tak ada penyangkut, maka dia tak akan lekat baju tu. Yang kita sangkut dia tak lekat. Macam mana nak lekat? Sebab tak ada cangkut kan. Tak ada penyangkut baju kan. Tak ada sangkut, tak ada paku ke di dinding tu. Jadi paku ke penyangkut ke di dinding tu macam iman lah. Jadi iman tu lah yang akan menjadi tempat untuk kita menyangkut baju tu. Jadi Allah sebut kat sini, dia tak akan dapati apa-apa pun. Fawaffahu hisabah, Allah Ta'ala akan balas dia tu, balas mengikut apa yang dibuat lah. Jadi amalan dia walaupun banyak, tapi kalau tak ada iman tak jadi apa-apa. Wallahu sari'ul hisab, Allah itu maha cepat lah dia punya perkiraannya. Ataupun lagi Allah Ta'ala bawa contoh lagi. Bawa contoh iaitu bawa perumpamaan lagi. Perumpamaan orang-orang kafir ni. Ataupun kauzulumatin fi bahril lujjihi. Ataupun dia kata orang-orang kafir itu umpama orang yang dalam gelap gelita. Maknanya dia duduk dalam gelap gelita. Au kauzulumatin. Zulumat tu gelap Nur, zulumat Nur tu cahaya. Zulumat tu ialah kegelapan. Fi bahrin, di dalam laut. Lujji tu maknanya dalam, maknanya dia berada di laut yang sangat dalam. Yaghshahu maujun min fawqihi mauj, yang mana diliputi makna ditenggelami oleh ombak. Maujun tu ombak, min fawqihi, di atasnya kemudian ada ombak lagi. Makna ombak bertipe-tipe ombak lah, mana laut sangat dalam Kalau kita tengok saintis buat kajian, buat terjun dalam laut tu, makna di bawah laut sana tu dia sangat gelap sehingga tak nampak apa pun. Kalau nampak ada ikan, adalah ikan-ikan yang mata-mata tu kan, mata dia cerah tu kan. Tapi kalau tak ada apa-apa, muka sangat gelap. Kita biasa tak turun lah macam tu kan. Tapi kalau kita nak tengok, kita tengok YouTube, kita tengok apa, insya-Allah kita boleh tengok benda-benda tu kan. Tapi maknanya nak sebut sini kan, bila kita tengok sekarang ni video dan sebagainya, kita boleh tahulah, masya-Allah dia sangat gelap kan. Jadi itu maujun min fawqihi mauj. Jadi menghasilkan apa? Zulumat. Tapi ada lagi, min fawqihi sahabun. Di atasnya pula tu, di bawahnya laut. Di atasnya pula tu awan pula. Jadi awan kat sini kata awan tebal itu maksud sahab. Yang mana gelap dia tu
zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Gelap dia tu, di atasnya gelap lagi. Jadi mana bawah gelap, atas gelap. Idza akhraja yadahu lam yakad yarah. Sehingga bila dia keluarkan tangan dia, maka hampir-hampir dia kata ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Kemudian wa man lam, jadi itu adalah perumpamaan, wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Disebutlah di sini sekali lagi kan perkataan nur tu. Jadi maknanya oleh kerana gelap tadi, maka Allah Ta'ala kata kat sini, siapa yang tidak ada, Allah Ta'ala tak beri kepada dia cahaya, maka fama lahu min nur, maka dia tak akan ada cahaya. Maknanya tak mungkin dia boleh buat cahaya sendiri ke. Jadi semua kita ni cahaya sini. Jadi ada ulama kata maksudnya sini adalah hidayah. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada seseorang tu, tak mungkin dia dapat hidayah. Dia tak boleh fikir sendiri hidayah ni kan. Maknanya hidayah tu boleh mari sendiri, tak boleh. Hidayah tu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pun kena mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita nur kat sini. Okey, jadi ada dua jenis kat situ menurut setengah ulama seperti Imam Qurtubi ataupun Ibnu Katsir. Disebutkan sini, dia kata ada dua jenis kat sini orang kafir, balasan terhadap orang kafir ataupun dua jenis perumpamaan orang kafir. Yang pertama dia sebut ialah orang kafir yang berdakwah kepada kekafirannya. Dia berbangga dengan kekafiran dia. Jadi orang yang tu ialah yang duduk nombor satu tu, iaitu orang yang mana amalan-amalan dia tu yang Allah kata seperti Fata Morgana tu. Kemudian yang kedua ialah yang seperti duduk orang kafir jenis kedua. Kafir jenis kedua ni ialah orang-orang yang duduk dalam gelap ni. Ini disebut ialah orang kafir yang mana hanya jadi pengikut je. Dia tak tahu apa yang dia buat tu betul tak betul, tapi dia ikut je. Jadi kalau kita tengok atas dunia sekarang kan, ada orang yang kita kata missionary kan. Maknanya missionary yang mengajak orang. Sanggup dia pergi duduk berkorban sini. Susah dia kan tak Maknanya dia berkorban. Ada orang memang tak kira pasal agama kan. Tapi ada orang yang memang sanggup menjadi pendakwah kepada benda yang tak betul kan. Maknanya dia pergi turun sana, pergi masuk lautan. Dia pergi duduk di Amerika Selatan ke, tak kira kan Jadi cuba kita bayangkan Amerika Selatan tu yang penuh dengan sampai sekarang pun masih lagi dalam Amazon, dalam Bolivia ke, dalam Chile ke, dalam Venezuela kan, tengah-tengah semua tu dia tu sangat hutan, hutan tropika kan. Tapi orang-orang Sepanyol dulu tu, mereka tu masuk ke tempat tu dan mereka telah mendakwah. Kalau kita tengok sampai sekarang ni, banyak daripada mereka tengah-tengah Amerika Selatan tu ialah beragama Kristian. Jadi mereka ni sebenarnya taklah tahu sangat, mereka bukan penduduk asal situ kan. Mereka penduduk asal situ tapi telah dikristiankan oleh bila penjajah Sepanyol tu datang ke tempat mereka dulu. Bahasa pun jadi bahasa Sepanyol, Spanish, kemudian mereka pun jadi Kristian. Jadi mereka ni mengikut Kristian, mereka tahu ke sebenarnya kebanyakan daripada mereka tu adalah, itulah dia kata kazulumatin. Ada satu jenis lagi orang yang berdakwah tu, yang sibuk pergi ke sini kan, pergi di hutan Borneo, pergi ke ni kan, menghabiskan masa banyak. Jadi mereka itu amaluhum tu, mereka itu amalan tu banyak lah kan, pengorbanan mereka tu. Tapi kasarabin biqiyah. Jadi itu menurut Ibnu Katsir, dia kata dua jenis orang kafir yang Allah Ta'ala sebut dan itu balasan dia. Seterusnya Allah Ta'ala sebut kat sini ayat 41 Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Tidakkah kamu melihat kat sini? Tidak melihat kat sini maksudnya adalah dalam tafsiran kata alam tara, alam ta'lam maksudnya. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala bertasbihlah untuknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah Ta'ala sebut sini ialah untuk tunjukkan bahawa semua benda sebenarnya yang ada di keliling kita ni sebenarnya benda tu adalah hidup. Hidup walaupun benda tu kita nampak macam mati. Seperti batu ke pokok tu, binatang tu kita tahu lah dia hidup kan sebab dia bergerak-gerak. Tapi banyaknya benda. Sehingga sekecil-kecil benda kan. Kalau virus corona pun dia tu kecil kan. Tak nak tengok mata memang tak nampak. Tengok teropong-teropong biasa memang tak nampak. Tapi dia hidup. Kalau tak hidup orang tak takut lah kan dia mati kan. Maknanya dia hidup. Kemudian sampai masa barulah dia mati. Dia panas dan sebagainya. Tapi nak cerita sini, tapi semua benda tu
tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu tahu bahawa mereka semua itu adalah bertasbih. Jadi sebab Allah Ta'ala kata yusabbihu lahu man fis sama. Man fis sama itu termasuk semua benda. Termasuk semua benda yang di langit dan di bumi, semua itu bertasbih kepadanya. Lahu, yusabbihu lahu. Kemudian disebut lagi satu benda selain daripada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu, disebut wat-tairu. Jadi seolah-olah kat sini burung ni tidak termasuk apa yang ada di langit dan bumi kan. Seolah-olahnya lah. Tapi kenapa disebut wat-tairu? Jadi ulama-ulama tafsir kata sebutkan tairu kerana burung ni kadang-kadang dia duduk di atas, kadang-kadang duduk di bawah. Itu antaranya lah hikmah kenapa disebutkan wat-tairu ni kan. Jadi kalau ada yang duduk di bawah ni, memang di bawah lah kan. Katak ke, buaya ke, ular ke, apa benda, kucing ke, semua benda duduk di bawah. Ada benda memang duduk di atas, tapi ada benda yang sekali atas sekali bawah, iaitu burung. Jadi itu di antaralah hikmah kenapa disebutkan wat-tairu kat sini. Kemudian disebut sofat. Sofat ni maknanya kalau ikut dalam terjemahan ialah yang maknanya apa ni, yang sofat ni berbaris-baris kan. Berbaris-baris. Kita tengok burung kehebatan dia ialah dia ni sofat. Sofat iaitu dia ni, dia ada bentuk-bentuk dia yang cantik kadang-kadang kan. Dia ada peraturan dia, ada cara dia bila dia terbang di udara tu kan. Kadang-kadang berbentuk segitiga, kadang-kadang berbentuk gini, kadang-kadang tengok yang burung yang jenis bergerak tu kan, dia boleh bersama macam berbaris lah. Sofat gitu. Memang cantik kan. Dia maknanya dia tahu kan, macam ada ketua, macam-macam lah. Kita boleh tengok lah dalam YouTube kan, insyaAllah. Kemudian Allah kata kullun qad alima solatahu wa tasbihahu, dan semuanya qad alima, sesungguhnya mengetahui, solatahu, artinya solatahu ni adalah solatnya. Jadi macam mana cara solat mereka kan, makna mereka semua ni tahu solatnya. Siapa yang mengetahui solatnya itu? Di sini ada dua pendapat ulama pendapat ulama tafsir. Yang pertama, ulama tafsir kata sini kullun qad alima, semua benda tu tahu cara nak semayang dia dan cara nak tasbihnya. Wa tasbihahu, tasbih kepada Allah tu. Tapi satu pendapat lagi ulama kata sini ialah dia kata ada qad alima, yang mengetahui itu ialah Allah tahu macam mana benda-benda tu bertasbih. Allah tahu macam-macam mana benda tu bersolat. Jadi qad alima kullun qad alima Allahu solatahu wa tasbihahu. Itu dia ada dua pendapat lah. Yang nak kata tahu situ, sama ada semua benda tu tahu macam mana cara tasbihnya, ataupun Allah tahu macam mana cara tasbih mereka benda tu. Wallahu alimun bima yaf'alun. Jadi kenapa ulama yang mengatakan bahawa sebenarnya Allah situ yang tahu tu, ialah kerana adanya wallahu alimun, Allah Ta'ala tahu. Yang di belakang tu hujung ayat tu. Seterusnya ialah ayat 42, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Dan bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan bagi Allah lah, dan ilallah lah, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir pada hari ini ialah tentang alam tara annallaha yuzji sahaban. Jadi ini pula nak cerita tentang kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut sini ialah, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu tahu bahawa Allah inilah yuzji sahaban. Yuzji itu ialah menolak sesuatu benda dengan baik, dengan elok, dengan perlahan-lahan. Kalau tolak dengan kasar, dia lain pula, dia tak guna yuzji. Jadi yuzji ni menolak dengan lemah lembut, kata dalam bahasa Arab, maksud bahasa Arab. Jadi tidakkah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala telah yuzji sahaban, menolak awan. Jadi maknanya bila kita tengok pada awan tu, kita teringat ayat ni. Iaitu ayat sebenarnya yang menolak awan tu ialah Allah Ta'ala, yang menjadikan awan tu bergerak, berarak kan. Summa yu'allifu bainahu, kemudian Allah Ta'ala tu kumpulkan benda tu. Kelompok-kelompok tu sesama awan tu kan. Ni kalau kita naik kapal terbang ke, kita akan tengok kan, awan tu kan, awan putih semua dia akan bergerak semua kan. Mula-mula dia ni terasa asing, kemudian yu'allifu bainahu, kemudian dia pun bercampur. Yu'allif tu makna bergabung bersama. Summa yaj'aluhu rukama, kemudian dijadikan awan-awan itu rukam. Rukam tu makna jadi tebal.
Nampak kan? Dulu tak ada hujan, kita tengok di langit lah daripada bawah ni kan. Kita tengok cerah hari ni, tengok petang sikit, tengok dah berkumpul jadi hitam. Itu rukaman. Jadi kemudian daripada rukam itu fataral wadqa yakhruju min khilali. Kamu tengok selepas daripada itu wadqa. Wadqa tu maknanya ialah ada dua makna kat sini. Mengikut ulama tafsir, yang pertama wadqa tu maknanya hujan. Itu pendapat yang masyhur. Lalu keluarlah kamu tengok hujan tu keluar daripada celah-celahnya. Maknanya keluar air daripada celah-celahnya. Asalnya ini awan putih, kemudian tu dia berkumpul jadi besar, kemudian dia jadi hitam, kemudian itu keluar air pula. Yang kedua, wadqa ni maksud dia ialah kilat. Jadi fataral wadqa, kita tengok kilat tu keluar daripada awan hitam tu. Maknanya kilat dia tak keluar daripada tengah-tengah hari kan, tengah-tengah tak ada awan tu, dia tak keluar, dia akan keluar masa jadi yakhruju min khilalihi, dia keluar daripada celah-celah tu. Wa yunazzilu minas sama' min jibalin fiha min baradin. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan daripada minas sama', daripada langit, min jibalin, daripada bukit, fiha, bukit padanya, pada sama' tu, pada langit tu, min baradin, daripada batu, hujan batu. Ini dalam masalah ni ada, kita tengok kan, ada 3 kali min. Wa yunazzilu minas sama', satu minas sama', yang kedua min jibalin, daripada bukit, fiha, bukit padanya, pada langit itu, min baradin, daripada hujan batu. Jadi makna kat sini ada hujan batu, ada langit, ada bukit. Bukit apa pula kat sini? Jadi maksud kat sini, ulama-ulama ada macam-macam pendapat lah sikit kan. Cuma maksud yang masyhur kat sini, dia kata ialah seolah-olahnya macam bukit. Awan-awan tu yang berkumpul-kumpul tu dia macam bukit. Betul juga kita tengok kan. Kemana jadi bukit tu duduk di atas langit. Jadi awan yang ketul-ketul tu duduk di atas langit. Kemudian daripada situ keluar pula baradin, iaitu hujan batu. Jadi memang kadang-kadang kita tengok kan, kita tengok hujan batu keluar. Tak pelik ke? Kadang-kadang macam mana, daripada mana batu ni boleh lahir kan? Batu tu, hujan batu kadang-kadang lah berlaku, bukan setiap hari kan. Jadi batu-batu ni kadang-kadang dia besar. Kadang-kadang kena orang sakit ni. Jadi Allah Ta'ala kata sini, fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Allah Ta'ala kenakan dengan batu tu, ada orang kena, ada orang tak kena. Siapa yang menentukan kena tak kena tu? Kita, Allah Ta'ala kan. Kita tak boleh lari kan. Begitu jugalah macam kilat katakan. Kadang-kadang ada orang kena, orang berjalan kena, ada orang berjalan tak kena kilat tu kan. Jadi macam mana kilat tu nak kena siapa? Wallahu alam, kita tak tahu dah. Kita hanya boleh cari usaha untuk lindungkan diri daripada kilat-kilat tu. Tapi takkan nak duduk rumah selama-lamanya kemudian tiba-tiba kita tak pasti tahu kan. Jadi Allah Ta'ala lah yang tentukan. Itu yang dia kata fayusibu bihi man yasha, terkena orang yang dikehendakinya, wa yasrifuhu amman yasha, Allah Ta'ala palingkan daripada orang yang dikehendakinya. Yakadu sana barkihi yazhabu bil absar. Jadi Allah Ta'ala kata hampir-hampir dia punya sana, barki sana tu ialah cahaya yang terang sangat tu. Barkihi, bark tu ialah kilat tu. Jadi kilat tu menghasilkan cahaya yang sangat terang. Kalau kita duduk malam-malam kan, kalau bila kilat tu datang, petir tu datang, kita macam siang hari. Jadi saya dulu pernah tu, masa kilat banyak tu saya ambil gambar kan. Jadi ambil gambar. Jadi kita tak kelip tu terkena pada masa kilat tu datang, dia nampak habis macam siang hari. Jadi itu memang sana barkihi. Jadi Allah kata sana yakadu sana barkihi yazhabu bil absar, akan dikata menghilangkan pandangan. Jadi kita kan kalau macam kata kita tengok orang flash kan, kamera flash kan. Kalau flash tu kuat kan, kita macam jadi tak nampak pada sekejap. Jadi macam sebab cahaya tu kuat sangat. Jadi hampir-hampir begitulah Allah Ta'ala kata ni. Jadi semua tu cerita sebenarnya kan apa? Nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi habislah pada hari ini muka surat kita, iaitu muka surat 355. Jadi kita jumpa lagi akan datang dalam muka surat seterusnya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.